Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar belaka? Aku doakan korang semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat, sejahtera hendaknya. Okey guys, apa khabar? Lama juga kita berhenti daripada bermotovlog. Biasalah bila tugasan hakiki menggunung, maka terpaksalah kita utamakan dulu tugasan hakiki. Motovlog ni lebih kepada hobi akulah. Tambahan lagi aku tak boleh nak mengembara sangat guys, dengan sekatan-sekatan dengan Covid ni macam-macam lah. Tetapi tempoh hari aku ada pergi ke Kuantan, pergi ke KL, pergi ke Penang dan balik ke Kelantan dalam masa 6 hari. Tu urusan kerja. Jadi aku ada bawa kamera, tetapi aku tak terbuat video kerana aku mengejar masa meeting apa semualah. Jadi tak sempat nak buat video. Lagipun aku duk fikirlah, kalau aku buat video ketika ini, ia menjadi satu, mungkin boleh menimbulkan fitnah yang menyatakan aku ni berjalan-jalan sahaja. Okey guys, ada call masuk. Okey, seperti biasa panggilan daripada mak aku, nak beli apa-apa lah tu, macam-macam. Okey guys, petang ni aku sebenarnya tak ada buat apa pun. Aku ride ni untuk memanaskan tayar baru kan. So kita kena panas-panas sikit lah sebelum nak jalan lebih laju, lebih jauh. So kita pusing-pusing dulu bagi dia terasah dulu tayar baru ni kan. Aku baru tukar lah si kasut Diana ni. Tanya kawan-kawan yang lama pakai motor ni, so mereka bagi banyak cadangan lah. 2-3 jenis brand yang ada, 2-3 jenis tips yang aku dapat. So aku ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi tips lah, terutama Encik Azhar daripada utara. So akhirnya aku pilih lah tayar daripada Continental Conti Motion. Pasal tayar ni saiz dia exactly macam tayar asal motor ni, dan dia pun radial macam tayar asal motor ni. Sebab aku tengok yang lain tu sama ada tak radial ataupun terlebih saiz dia. Aku tak sukalah terlebih saiz. Yang pertama, aku dah selesa dengan motor ni. Memang dah seronok menunggang dia. Sebab kalau kita ubah tayar, saiz tayar, dia sebenarnya beri efek lah. Walaupun satu saiz naik pun, dia sebenarnya lebih berat daripada tayar asal, dan dia beri efek pada pengendalian motor ni lah. So aku dah selesa dengan yang asal. Standard itu indah bosku. Alright, sekarang ni aku pun memang duduk tengah asah lagi. Nak corner pun kena mungkin 2-3 hari lagi lah, biar dia dah keluar dia punya bau-bau kilang ni kan. So bila dah keluar bau kilang ni, seronok sikit dia kita nak ambil selekop. Alright, apa aku nak cerita sebenarnya, hari ni aku bersemangat sikit nak buat motor vlog lah. Pasal aku nak bersembang sikit lah pasal COVID-19 ni. Sekarang ni kes lah di Kelantan terutamanya makin naik lah. Kalau kita tengok data, semuanya dari, kebanyakan lah daripada sekolah. Dan sekolah ni sebenarnya bukan daripada guru-guru atau pelajar tu sendiri, lebih kepada, ialah daripada pelajaran guru lah. Tapi sebenarnya bukan dari sekolah, tapi lebih pada kenduri yang mereka pergi, majlis yang mereka pergi sebelum tu. Jadi bawa ke sekolah, asrama, MRSM tempat ni pun ada dah kes. Padahal kalau kira asrama ni, kira dia dah buat konsep bubble tau, supaya dia terasing daripada orang lain dan sepatutnya tak kena jangkitan lah. Tapi mungkin kerana kes-kes yang tidak bergejala kan, sehat je, tiba-tiba bila masuk asrama terus demam ataupun ada simptom. Jadi kat sinilah masalah yang kerajaan hadapi dan semua pengurusan sekolah hadapi lah. So COVID-19 sebenarnya memberi cabaran kepada kita semua, memberi cabaran hebat lah kepada semua, kepada pemimpin, kepada rakyat. Tapi yang aku nak ulas sikit lah pasal cabaran untuk rakyat, cabaran untuk kerajaan juga.
Sebenarnya inilah yang kita nak tengok macam mana kerajaan atau pemimpin yang ada sekarang ni berfikir macam mana nak menguruskan situasi begini. Contoh paling mudah, aku tak nak cerita pasal isu-isu lain lah, pasal vaksin yang lambat sampai kepada rakyat keseluruhannya, yang kita ni antara yang terlambat di dunia untuk buat vaksin, untuk cucuk vaksin kepada rakyat kan. Tu aku tak nak cerita lah, sebab kita dah ada menteri vaksin dengan gaji yang mahal. Sepatutnya perkara ni dia dapat fikir yang lebih jelas lah. Tapi apa yang aku nak bincangkan atau aku nak share dengan korang, pendapat aku ni, ialah pendapat aku mungkin betul, mungkin salah lah, tapi aku tak kisah kan. Sebab aku nak cerita pendapat aku geram sangat. Okay? Sebab COVID ni sebenarnya memberi cabaran kepada semua, bukan kepada rakyat je, kepada pemimpin pun nak membuktikan kepimpinan mereka, membuktikan keunikan mereka. Okey, sampai pula kat polis, kita kena berhenti dulu bercakap. Kan tak pasal-pasal polis datang denda aku. Alright, sambung balik. Apa yang aku nak cerita ialah tentang Bazar Ramadan. Okey, ketika ramai yang dibuang kerja, ramai yang tengah mencari punca pendapatan. Okey, kerajaan patut kreatif. Pemikir-pemikir di kerajaan, di pihak kerajaan yang memerintah, tak kira lah Kelantan ke Malaysia ke mana ke, patut kreatif untuk membantu rakyat mencari pendapatan tambahan. So masa bulan puasa ni sebenarnya Bazar Ramadan lah adalah salah satu, orang kata, punca pendapatan untuk rakyat mencari rezeki yang lebih. So aku faham kerajaan sekarang ni tertekan untuk menurunkan jumlah jangkitan atau mengurangkan jangkitan. So mereka mengharamkan di Kelantan lah, di Kelantan terus haram. Tetapi cara mereka buat tu tak berapa kena. Mula-mula setuju nak buat 2 hari 3 hari sebelum nak buat tu mereka haramkan pula. Ada dah peniaga dah bersedia dengan modal-modal mereka, dah rugi lagi. Ya, ada yang akan kata kreatif lah sikit peniaga, kau ubahlah. Aku bukan nak cakap pasal peniaga. Kalau peniaga tanya aku pun, aku akan bagi cadangan. Okey, korang kena kreatif, masuk dalam Facebook, masuk dalam IG, okey, buat dalam Google, supaya orang boleh order online dan boleh pick up ataupun korang boleh hantar. Itu adalah ada jalannya. Tapi itu di peringkat peniaga. Aku tak nak cerita pasal peniaga. Mereka dah lama dah untuk berfikir benda tu. Apa yang aku nak ulas ni di peringkat kerajaan pemimpin, di peringkat pemimpin. Sebenarnya bagi akulah, pendapat aku, kita sekarang ni diuruskan oleh mereka yang malas. Mereka malas nak berfikir. Mereka malas nak mencari alternatif untuk membantu rakyat. Mereka lebih senang mengharamkan haram, batal, haram, batal. Itu je. Sebab itulah yang paling mudah. Paling mudah untuk pemerintah. Haramkan bazar, tutup, batal. Itu yang paling mudah. Tetapi kesan kepada rakyat dia agak besar, sangat besar. Okay? Kerugian yang sangat besar. Jadi sebenarnya aku mengharapkan sebuah kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin yang orang kata boleh berfikirlah, rajin berfikir di luar kotak. Okay? Ada alternatif. Korang kan ada buat mesyuarat. Apa yang kau bincangkan berbulan-bulan dalam mesyuarat nak menghadapi COVID ni, aku pun tak tahulah. Apa yang kau bincangkan? Makan karipap? Entah. Tapi itu yang aku harapkan daripada pemimpin kita lah. Bagi rajin sikit berfikir lah. Okay, boleh je buat contoh ya. Kat sini nampak orang menjual kat tepi. Bazar Ramadan lebih kurang macam ni je. Cuma kalau korang tempat sempit, jadi sumbat lah. Tersumbat lah, ramai lah. Jadi fikirlah, buatlah satu tempat yang lebih besar. Tarik semua peniaga pergi, cari satu kawasan lapang. Boleh fikir je pun. Jarakkan lagi antara gerai-gerai, supaya kuantiti dan kawasan tu dapat menampung pelanggan yang datang. Boleh fikir. Tapi kena berfikirlah. Kena ada niat, ada objektif nak menyelesaikan masalah rakyat. Bukan sekadar korang
lepak ataupun aku malas lah nak beletih kan. Tak syok. Aku tak seronok buat negatif-negatif ni kan. Tapi aku kena beritahu lah benda ni. Itu pendapat aku lah. Dan satu perkara lagi, penyokong-penyokong kita lah, penyokong-penyokong parti ni lah, bila orang kritik parti dia atau kerajaan yang dia sokong, terus lah kutuk lah kita ni, kata apa pengkhianat lah, apa lah, tak nak Islam lah, macam-macam. Padahal kita nak supaya benda tu untuk rakyat. Kita nak benda, kita nak selesaikan masalah rakyat sebenarnya. Kita bukan nak bercakap je, retorik je. So kalau korang boleh fikir nak beli Mercedes ketika dapat duit, fikirlah rakyat pun nak duit juga. So minta maaf lah, ini bukan politik tau, ini adalah rakyat kesusahan. Tu aku tak cerita lagi pasal masalah air. Masalah air rakyat Kelantan ni bertahun, berpuluh tahun dah tak selesai. Aku pun tak tahulah, macam-macam alasan dah beri. So aku minta lah para pemimpin semua, korang diberi amanah. Korang semua ni ada amanah, akan ditanya kan, kita semua akan ditanya. So aku haraplah tolonglah rakyat semua kan. Sebab kita walaupun dalam Covid pun, apa susah pun semua ni, kita perlukan, kata, yelah nak elak jangkitan, tapi manusia perlu makan juga. Manusia perlu ada duit untuk hidup kan. Kerajaan pun nak kutip cukai. So kalau peniaga-peniagaan ni makin maju, senang lah dapat cukai. Orang nak buat apa lagi mudah. So dia kesinambungan. So jangan seronok sangat dengan gaji yang korang dapat tu. Sebab gaji yang korang dapat tu hasil daripada cukai-cukai mereka ini semua. Alright gang, aku rasa cukup lah aku bersembang pada hari ni. Aku pun tak tahu sama ada audio aku ni jelas atau tak, terakam atau tak. Sebab 2-3 kali sebelum ni aku dah rekod Maat punya cerita cantik punya, tapi balik rumah tak bunyi audio. Aduh, letih siut. Tapi tak apalah. Okay, kita jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. Aku cuba buat video-video yang simple macam ni. Aku nak bincang apa ni, orang panggil motovlog kan. So aku nak bincang apa-apa, nak cakap, nak luar pendapat aku share dalam ni. Alright guys, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.